Kaabah akan diruntuhkan. Dia ada dua cerita. Satu cerita zaman Imam Mahdi. Waktu Imam Mahdi dibai'ah di Mekah, kumpulan daripada Syria, tentera yang dinamakan dengan nama As-Sufyani, pergi ke Mekah nak berlawan dengan Imam Mahdi, nak runtuhkan Kaabah, tapi tak selamat. Satu lagi cerita, lepas kewafatan Nabi Isa, apa semua dekat-dekat nak kiamat betul tu, Kaabah itu akan diruntuhkan ketika makna manusia tidak lagi tawaf mengelilinginya. Nabi kata Kaabah akan dihancurkan oleh orang-orang kulit hitam, dan mereka akan mengambil segala perhiasannya dan melucutkan kelambunya. Tuan-tuan, Nabi nampak mana ni? Tuan-tuan baca hadis ni, riwayat Ahmad ni. Nabi cakap kat sahabat, macam Nabi duk tengok ni, orang tu kulit hitam, betis mereka kecil. Mereka mengangkat kapak-kapak mereka, meruntuhkan batu-batu Kaabah. Mereka menarik keluar kelambu Kaabah. Ini antara mukjizat Nabi SAW. Dia kata, di hadapan mataku keadaan seorang yang botak, bengkok sedikit sendi-sendinya, ini kaki kecil ni. Ia memukul Kaabah itu, menghancurkan dengan besi dan kapak besar. Turun mayasak yang Allah sebut dalam surah Ad-Dukhan, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Waktu tu semua orang bakal tengok asap. Manusia jadi takut apabila melihat asap tebal yang turun menggelapkan muka bumi ketika tu. Hadza azabun alim. Kata manusia, orang ramai ketika tu, ini mesti azab dan sengsara yang pedih. Sungguh berguling-guling merasakan kesakitan apabila asap itu kena pada tubuh orang-orang yang kafir. Bila kena kat orang beriman, Nabi kata orang beriman dia jadi batuk, sesema sikit-sikit je. Orang-orang yang kafir berguling-guling, mereka meraung kesakitan. Ya Allah, angkatlah azab pedih ni, kami semua telah pun beriman. Adakah taubat diterima ketika tu? Pintu taubat dah tutup. Dalam keadaan suasana kalut macam tu, antara yang berlaku juga adalah gempa bumi. 3 gempa bumi tu, dia bergegang ni. Satu di timur, satu di barat, satu di semenanjung Arab. Dia berlaku gegaran gempa bumi yang kuat. Ni manusia duk kalut ni, dah kalut teruk dah. Ketika tu Quran diangkat, Kaabah diruntuhkan. Tidak ada laungan azan di atas muka bumi Allah ni. Orang yang Islam, minoriti yang ada ketika tu, semayang sendiri-sendiri macam tu je. Di banyak tempat bila sebut Allah, Allah, orang kata apa dia tu? Tak tahu. Dulu nenek moyang kami sebut perkataan ni. Kemudian keluar angin yang sejuk daripada Yaman. Ini kemuncak. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Anginnya akan pusing seluruh muka bumi Allah apabila angin ini kena pada orang beriman, yang walaupun imannya ketika itu hanyalah sebesar zarrah. Dia reti sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia tak tahu apa dia. Maka angin itu akan mematikan dia. Sebab apa tuan-tuan? Selangkah sebelum berlaku kehancuran alam ini, selangkah sebelum digulung langit-langit ini, selangkah sebelum dihilangkan matahari dan berguguran bintang-bintang, maka peristiwa dahsyat itu tidak akan disaksikan oleh orang-orang yang Islam, yang beriman. Tinggal orang yang bukan Islam sahaja. Waktu itu berlakulah kiamat. Keluarlah api besar daripada selatan, daripada Aden, sebelah selatan Yaman, menghalau manusia keseluruhannya, dan ia adalah tanda besar kiamat yang paling akhir. Mula berlakunya idza waqa'atil waqi'ah al-qari'atu mal qari'ah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian berlakulah kiamat. Selepas itu bumi akan dibiarkan oleh Allah SWT. Tak ada bumi dah, ditukar. Langit tak ada. Hak tinggal ketika tu tuan-tuan, yang pertamanya mahsyar saja. Syurga, neraka. Kita akan dibangkitkan ramai-ramai. Semuanya akan menuju ke mahsyar. Bermulalah episod mahsyar yang jauh lebih panjang daripada usia seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi Allah.